A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. InsyaAllah kita mulakan kelas kita hari ini dengan baca kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita masuk Surah apa? Ayat 31 kan? Ayat 31 halaman 252 kan. Surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 341 lah. Surat 252 hingga 253 ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا فما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Sambung kisah yang lalu. Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sembahlah Allah oleh kamu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah sembahan yang hak selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan
yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekiranya mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya bila kemudian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahawa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian itu. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Yep. 37. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Ayat 38. Rasul itu berdoa, Ya Rabb, tolonglah aku kerana mereka mendustakan. Bismillah. Allah berfirman, sebentar lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim. Ayat ni panjang, kisah yang disebut qarnan akhari. Maknanya ayat ni sebut secara ringkas ni lah. Allah ceritakan kepada kita akan datang selepas kisah Nabi Nuh sebelum ni kisah Nabi Nuh. Sebelum ni kisah Nabi Nuh. Kemudian selepas bila dah Nabi Nuh dah selamat dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh yang naik kapal tu selamat, dalam surah Hud sampai kapal tu akhirnya berlabuh di Bukit Jud. Bukit Jud ni Al-Quran tak cerita di mana. Ya? Sampai di Bukit Jud, cuma disebut dalam surah Hud ayat 44, kapal Nabi Nuh sampai ke Bukit Jud. Jadi orang carilah, ya? Para pengkaji di mana, mencari di mana Bukit Jud ni. Tapi bila Al-Quran tak sebut, Rasulullah tak cerita, kita tak tahulah di mana. Orang-orang barat sebab ada dalam kitab sebelum ini, kitab Injil, kitab Taurat pun ada cerita ni. Ya, Nabi Nuh Nabi yang awal. Nabi Adam, Idris, Nuh. Jadi kisah dalam Taurat pun ada, dalam Injil pun ada. Jadi mereka bersekolah mencari. Ada yang kata di dekat Winya, ada tempat nama Arafat. Lebih kurang macam tu, tapi bukan Arafat. Ararat macam tu. Tapi tak pastilah. Mereka pergi kaji dan di tempat tu ada salji. Kerajaan Turki akhirnya tak benarkan para pengkaji barat sampai ke buat kajian di situlah sebab bahaya. Ya. Ada yang kata berhampiran dengan Iran. Dan ada mereka jumpa satu macam kesan-kesan kapal lama daripada kayu yang panjangnya lebih 100 meter, 100 berapa meter ke. Jadi mereka kata ini kemungkinan kapal Nabi Nuh, tapi itu Al-Quran tak cerita, kita tak payah tak boleh ambil jadi buktilah. Itu nak kaji, tidak salah lah nak kaji kan. Tapi bila Al-Quran tak sebut, bermakna fakta itu tidak penting. Yang penting message tu sampai. Ya? Maknanya mereka yang beriman kepada Nabi Nuh, yang ikut Nabi Nuh selamat. Ya? Mereka yang tidak beriman, sekalipun anak sendiri, Allah SWT tak bagi doakan. Allah tak berikan keselamatan. Ya? Allah tak jamin, Allah tak jamin keselamatan, Allah tak benarkan berdoa untuk keselamatan mereka. Itu kisah Nabi Nuh. Kan? Ya? Kemudian ayat ni disebut, kemudian kami jadikan sudah mereka umat yang lain. Lepas umat Nabi, lepas umat ni musnah, ya, dah tinggal hanya beberapa
orang yang ikut Nabi Nuh, dikatakan 80 orang yang ikut Nabi Nuh. Itulah saja yang selamat. Dan mereka itulah memulakan kehidupan baru, jadi umat baru. Umat Nabi selepas itu pula. Jadi qarnan akhar ini umat yang lain lah, umat Nabi-Nabi lain selepas itu. Dan di awal surah ni secara ringkasnya yang disebut yang disembahlah Allah ni, maknanya itu kata-kata Nabi Nuh. Ya, kata-kata Nabi Nuh. Kata-kata qala al-mal'un min qaumil ladzina kafaru. Ini kata-kata apa? Rasul, ya. Sebut nama di sini. Sembahlah Allah oleh kamu sekalian. Ini Rasul. Dan diceritakan ni kalau ikut apa huraian ni dia siapa Rasul yang berkenaan. Jadi seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri akan Allah utuskan seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, utusan Rasul lain. Kemudian Rasul berkenaan ajak sembahlah Allah. Ini yang kata-kata awal ni, kata-kata Rasul mengajak menyembah Allah sebagaimana Rasul sebelumnya Nabi Adam, Idris, Nuh, ya, mengajak menyembah Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan sembahan selain daripada Allah, ilah selain daripada Allah. Ya, itu ayat-ayat awal ni ajakan Rasul. Kemudian ayat-ayat yang start daripada 32, 33, 34, 25 ni, ini jawapan mereka yang diajak oleh para Rasul. Jawapan umat mereka. Dia merupakan kebiasaan mereka yang kufur kepada Allah, inilah hujah-hujah mereka. Dia kata Nabi, ini orang biasa, buat apa kita nak ikut? Kan? Lepas tu dia kata, sekiranya kamu, mereka kata sekiranya kamu ikut mereka, kamu akan rugi. Ini kata-kata pemuka ketua-ketua mereka lah. Dan mereka tidak percaya tentang kehidupan selepas mati, kehidupan akhirat. Dalam ayat 35-36. Jadi itu dakwaan mereka. Dan di ayat akhir tu Allah sebut akan tiba azab lah. Akan tiba azab kepada mereka. Setelah Rasul berdoa. Sebentar lagi mereka Rasul berdoa ni. Doa dia ayat ni. Qala rabbi ansurni bima kadzdzabun. Allah SWT, Rasulullah memohon, Rasul memohon kepada Allah minta selamatkan daripada kedustaan mereka, apa yang didustakan oleh mereka ini. Dan Allah turunkan azab. Jadi kita tengok huraian di muka surat 254. Allah SWT mengkhabarkan bahawa setelah kehancuran kaum Nabi Nuh, Allah menciptakan umat yang lain. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan dengan umat yang lain ni, qarnan akhari, umat yang lain ni adalah dalam ayat 21 adalah kaum Ad. Adalah kaum Ad. Satu pendapat kata kaum Ad. Kerana mereka lah umat yang muncul menggantikan kaum Nabi Nuh yang hancur. Kaum Ad ni buat Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud. Kan lepas Nabi Nuh, Nabi Hud. Ada yang katakan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum Ad, iaitu umat kepada Nabi Hud. Kerana mereka yang paling dekat dengan zaman Nabi Nuh, keturunan anak cucu Nabi Nuh. Ya? Namun menurut pendapat yang lain, yang dimaksudkan dengan umat yang lain adalah kaum Samud. Ada ahli tafsir, Ibn Katsir, kita baca kitab ni, Ibn Katsir, dia kata ada pendapat lain yang kata ini adalah kaum Samud. Kaum Samud ni umat Nabi Saleh selepas Nabi Hud. Pendapat ini dikuatkan oleh jenis siksaan yang ditimpakan kepada mereka, yang dimaksudkan, yang dimusnahkan oleh guntur. Jadi pendapat ini sesuai sesuai dengan keadaan umat yang Allah timpakan dengan guntur ni, buruh yang kuat lah, kaum Samud. Ni cerita Nabi ni banyak dalam Al-Quran ni, surah Al-Mu'minun sikit je. Ada kisah, ada surah Nuh, ada surah Hud, kan? Ada surah Qasas, surah lain tu banyak lagi menceritakan tentang para nabi. Jadi dalam kisah tentang
kaum Samud ni ada dalam surah lain dan digambarkan kaum Samud ini azab yang menimpa mereka dengan guntur itulah dengan guruh yang kuat. Disebut fa'akhazathumus sayhatu bil haqq. As-sayhah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, fa'akhazathumus sayhatu bil haqq. Maka dimusnahkanlah mereka itu oleh suara yang mengguntur dengan hak. Bahasa Inggeris yang guntur. Suatu pekikan, iaitu bunyi guruh yang kuat. Kan guruh yang kuat. Sayhah. Jadi Ibn Katsir memilih pendapat inilah. Dia kata ni kalau ikut pada keadaan bencana yang menimpa ni, ini kisah dalam surah ini adalah kisah kaum Samud, umat Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh ni seperti mana umat-umat lain yang dalam keadaan jahiliyah. Mereka kufur kepada Allah SWT. Mereka menyembah selain daripada Allah. Tetapi tamadun mereka hebat. Boleh tengok kalau dalam kita Google dalam internet, ada Madain Saleh, tempat nama Madain Saleh di Arab Saudi. Ada rumah-rumah yang dibina di gua. Batu tu ditebuk, diukir jadi bangunan yang kukuh. Jadi turunnya as-sayhah tu, as-sayhatu bil haqq itu maknanya turun Allah turunkan azab itu sesuai dengan keadaan mereka. Mereka umat yang rasa hebat, teknologi tinggi, buat rumah hebat dalam gua yang sangat kukuh. Jadi dia tak nak menerima seruan Nabi Saleh. Mereka sombong, takabur. Jadi Allah SWT turunkan azab sesuai dengan keadaan mereka. Mereka mati dalam rumah mereka tu. Mereka mati dalam rumah mereka tu. Umat Nabi Saleh ni, dia ceritanya adalah kaum Samud ni, mereka bila Nabi Saleh berdakwah, dia nak tengok bukti. Kalau betul kamu Rasul, bawa bukti, mukjizat. Dia minta untuk akhirnya Allah SWT kurniakan mukjizat kepada Nabi Saleh, unta yang sihat, yang gemuk, yang bunting, keluar daripada celah batu. Rumah mereka, kehidupan mereka batu, gua batu lah. Kehidupan mereka, dia tak ada macam kita lah. Dia duduk di padang pasir tu yang mereka menginap tinggal di dalam gua-gua batu tu, yang rumah mereka dikir di batu tu. Jadi keluar akhirnya seekor unta yang sihat, yang cantik dibandingkan dengan binatang ternak lain yang ada waktu tu. Unta ni paling cantik lah, sangat cantik lah. Mukjizat daripada Allah SWT. Tiba-tiba keluar daripada celah batu. Seekor unta yang besar, unta betina. Mereka minta unta. Jadi Allah SWT punya. Dia kata kalau betul, mereka kata kalau betul kamu Rasul, bawakan unta betina macam tu. Jadi bila dah itu, mereka berjanji nak beriman. Tapi tidak juga beriman. Allah SWT tampilkan depan mereka, datang kepada mereka, unta itu tak nak juga beriman. Untuk beberapa lama, unta itu hidup bersama mereka. Dan Nabi Saleh letakkan giliran. Hari ini mereka ambil air di perigi, besok biarkan unta itu makan, minum di perigi. Tapi bila tiba giliran unta tu, mereka khianat, tak bagi giliran. Macam-macam lah dia buat. Maknanya tak juga nak beriman. Bila dah ada bukti, tak juga beriman. Mereka sakit hati, mereka benci lagi. Dan akhirnya unta itu dibunuh. Nabi Saleh dah pesan jangan bunuh. Kalau maknanya dah mereka nak tengok sepatutnya mereka beriman, dah berjanji. Tapi Nabi Saleh AS dakwah tak ikut juga. Akhirnya Allah SWT turunkan bencana kepada mereka. Setelah berbagai usaha dilakukan oleh Nabi Saleh AS, mengajak mereka beriman, mereka tidak beriman. Macam-macam mereka lakukan, sembelih unta itu, mereka makan dagingnya, dan akhirnya Nabi Saleh
kata kepada mereka, apa maknanya, akan timpalah, akan datang azab kepada mereka. Kita tengok ni. Okey, kita sambung dulu lah. Juga mengkhabarkan bahawasanya Allah telah mengutus seorang rasul kepada mereka dari golongan mereka sendiri. Ia menyuruhkan kepada mereka agar menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Namun ternyata mereka mendustakannya, menentangnya dan enggan mengikuti ajarannya. Disebabkan kerana ia adalah seorang manusia yang tidak berbeza dengan mereka. Dalam ayat ini kan. Mereka tidak mahu mengikuti seorang Nabi yang berasal dari jenis manusia. Orang biasa, dia kata. Orang biasa macam kita. Mereka nak malaikat. Tak, yang tak tahulah apa yang mereka nak. Semuanya tak. Macam-macam dibawa, mukjizat yang Allah kurniakan, mereka tidak beriman. Tidak beriman juga. Mereka mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat dan ingkar terhadap hari dikembalikannya umat manusia dengan jasad mereka. Mereka berkata, Ayu'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahawa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu. Jauh-jauh sekali. Hayhata hayhata maksudnya. Jauh-jauh sekali dari kebenaran. Apa yang dia ancamkan kepada kalian itu? Hayhata hayhata artinya hal itu jauh-jauh kebenarannya. Jauh sekali lah maksudnya. Tak ada makna tak mungkin lah. Jauh-jauh sekali. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Dia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Ini tohmah mereka kepada Rasul. Maksudnya berkaitan dengan risalah, ajaran, peringatan dan khabar tentang hari kebangkitan mereka di hari kiamat. Biasalah orang yang tak beriman pada Allah, mereka tak beriman pada perkara lain. Dia tidak mahu beriman kepada Rasul. Tak percaya benda-benda gaib, kehidupan setelah mati, adanya hari kiamat, adanya hari akhirat. Kemudian wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Ini kata mereka. Dengan degilnya, dengan sombong, dengan takaburnya, sekali-kali kami tidak akan beriman. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Kemudian Rasul itu berdoa. Di dalam ayat ini Allah tak sebut nama Rasul kenaan, tapi itu Ibnu Katsir kata Nabi Saleh. Ya Rabbku, tolonglah aku kerana mereka mendustakanku. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Rasul itu pun meminta kemenangan dan pertolongan dan doanya Allah kabulkan. Qala amma qalilin yusbihunna nadimin. Allah berfirman, sebentar lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal kerana telah menyalahi dan menentang segala ajaran yang telah kamu sampaikan kepada mereka. Ini Allah sebut kepada Rasulullah. Ya. Allah sebut kepada Rasul kenaan. Ya. Jadi Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, Allah ceritakan kepada Rasulullah, Allah cerita kepada kita. Fa'akhadhathumus sayhatu bil haqq. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak. Maka mereka dimusnahkan dengan satu bunyi yang kuat, satu bunyi guruh yang seperti menghentam, ya. Satu bunyi yang kuat lah. Bayangkan kita tengok apa? Kita tengok tsunami itu pun, bunyi air itu pun dah takut kan. Ini bunyi guruh dan guruh itu akhirnya menghancurkan mereka dan yang tinggal di dalam gua, rumah-rumah mereka tu hancur. Ada tempat yang hancur, ada maknanya ada yang masih tinggal rumah-rumah tu, masih ada. Ya? Tapi mereka semua mati. Maksudnya mereka pantas mendapatkan siksaan tersebut disebabkan kekufuran dan kepungahan yang mereka tunjukkan. Maksudnya siapa pongah. Kita pernah dengar juga orang cakap pongah. Orang ni sombong, angkuh, kabur. Maksud pongah. Bongkak. Yang nampak secara zahir dari ayat ini adalah bahawa suara guntur, suara guruh yang menjadi azab mati diiringi oleh angin yang bergemuruh. Angin kuat, angin petir. Kita bayangkanlah petir, guruh, angin ribut, taufan.
serta badai yang sangat cepat dan dahsyat berlaku dalam sekelip mata. Ya. Kalau kita tengok tsunami yang berlaku yang berlaku dulu pun kita takut. Ya. Tengok banjir, baru ni tengok air turun daripada Gunung Jerai pun kita dah rasa takut kan. Ini apabila keadaan yang dahsyat ini yang akhirnya mereka semua mati. Ya. Mereka mati dalam rumah mereka. Ya. Seperti mana dalam ayat lain apa diceritakan Nabi Saleh kata kepada mereka, kamu akan hiduplah kamu dalam maksud macam tu, hiduplah dalam dalam rumahmu dan hinggalah kamu mati. Ya. Maknanya akhirnya mereka mati dalam rumah mereka sendiri. Ya. Tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin. Yang menghancurkan segala sesuatu, mana guruh itu, bunyi yang kuat itu, ya, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Sehingga mereka menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Rumah mereka tinggal. Mereka mati di dalamnya. Mati dan Allah sambung lagi. Faj'alnahum ghusaa'a. Bawah. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah SWT, dimusnahkan oleh Allah SWT, jadi hancur seperti sampah. Maksudnya kami jadikan mereka mayat-mayat yang mati berkelimpangan, tak ubahnya sampah yang dibawa banjir. Sebuah benda remeh yang binasa dan tidak memiliki keadaan apa-apa. Macam berlaku tsunami kan, lepas tsunami tu tempat kita tak berapa sangat nampak. Ustazah pernah lepas tsunami pergi ke Aceh, sangat menakutkan lah tengok tu. Tanah tu jadi rata dan dalam di tepi-tepi di pesisir tempat tu ada bekas, nampak pakaian yang hancur, nampak barang-barang, mayat dah ni lah. Mayat dah yang boleh dikebumikan dia mereka dikebumikan lah. Bau busuk, tak tahulah macam mana gambaran keadaan yang sangat dahsyat. Mereka semua mati, tak ada yang tinggal. Kecuali orang yang beriman, sempat beriman kepada Nabi SAW. Maknanya itu azab yang Allah turunkan setelah beri amaran. Jadi orang yang beriman bila dengar dakwah Rasul sepatutnya menerima ajakan, ikut, beriman. Ataupun bila disebut ancaman-ancaman tu, sekurang-kurangnya waktu itu rasa takut, terus beriman, terus istighfar, terus bertaubat, kembali kepada Allah. Tapi mereka sampai diberikan berbagai peringatan, tak ikut juga, mereka rasa boleh selamat, mereka rasa azab tak mungkin ditimpa azab, sebab mereka rasa kedudukan mereka cukup kukuh lah. Itulah, jadi berlakulah itu. Itu Allah SWT nak tunjuk contoh pada kita. Bila tidak menerima ajakan Allah, akhirnya Allah SWT Maha berkuasa untuk menurunkan balasan. Rasulullah SAW, setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT tidak pernah kalah, tidak pernah Allah berikan kekecewaan, tidak pernah Allah berikan berakhir dengan kegagalan. Akhirnya Allah SWT akan berikan kemenangan kepada Rasul. Walaupun tak ramai ikut, tapi agama Allah tetap terpelihara. Rasul dan orang beriman dipelihara oleh Allah SWT. Firman Allah lagi, فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Ini sebagaimana firman-Nya, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Kami ini tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini orang yang tidak mahu beriman kepada ajakan Rasul, pada dakwah para Rasul,
kepada ajakan para rasul untuk beriman kepada Allah SWT, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim yang paling besar tu kerana syirik kepada Allah. Dan zalim kepada diri sendiri, mereka tidak nak bawa diri mereka kepada jalan keselamatan. Mereka tidak mahu selamat. Zalim. Yakni disebabkan oleh kekufuran, kebungahan, kebongkakan, kesombongan mereka dan penentangan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh utusan Allah. Maknanya mereka zalim kerana kufur, kerana menentang ajaran Allah. Disebutkan dikatakan mereka zalim. Zalim kepada Allah diri sendiri, termasuklah kerana mereka zalim kepada Allah. Bila zalim kepada Allah, mereka akan zalim kepada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri itu dah tak nak jalan selamat. Tak nak jalan selamat. Maka hendaklah mereka yang mendengarkan ayat Allah ini merasa takut dan menjauhkan diri dari mendustakan putusan Allah yang diputuskan kepada mereka. Untuk pengajaran kepada mereka lah, kepada kita lah. Mana orang mukmin kena terima dakwah Rasulullah. Kita mengaku berislam, beriman kepada Allah SWT, kena terima segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah untuk panduan hidup kita. Kita kena ikut. Kena beriman dengan Allah SWT. Bila tidak beriman akan timbul banyak masalah. Zalim kepada diri sendiri ni akhirnya banyak masalah pada hidup kita kerana kita zalim pada diri sendiri. Bila zalim kepada diri sendiri tu, maknanya kita akan tidak dapat memenuhi kehendak fitrah kita sebagai manusia. Dari segi akidah, dari segi pemikiran, kita tak memenuhi keperluan jiwa kita, keperluan diri kita, keperluan akal kita. Sembah sesuatu yang tidak patut. Manusia jadi hamba kepada sama manusia, itu satu yang tidak wajar. Manusia menjadi hamba kepada nafsu, itu suatu yang tidak sesuai dengan diri manusia. Manusia menjadi hamba kepada benda, tak sesuai dengan diri manusia. Manusia hanya layak jadi hamba kepada Allah. Itu baru adil. Adil ni, zalim lawan dia adil. Jadi, bila kita beriman pada Allah SWT, kita adil kepada diri sendiri. Akhirnya kita akan melaksanakan syariat yang sesuai dengan fitrah diri sendiri. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah tu, mereka zalim pada diri sendiri. Allah nak ajak kepada kebaikan, ajak kepada keselamatan. Allah suruh Rasulullah mengajak kita ke arah kebaikan. Tapi ada orang yang menolak. Bila menolak itu, akhirnya Allah SWT musnahkan umat yang dahaka ini. Allah gantikan dengan umat yang lain. Dalam ayat 41 hingga ayat 40. Ayat 31 hingga 41. Jadi apa yang patut kita lakukan? Kita kembali kepada ayat awal tu. Ayat awal surah Al-Mu'minun. Apa yang patut orang mukmin buat? Nak jadi orang yang berjaya. Kan? Qad aflahal mu'minun ayat awal tu. Jadi orang beriman kena ikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang berilmu, orang yang berjaya, orang yang beriman selamat hidup dunia dan akhirat. Apa dia yang patut kita buat pada tengok ayat awal tu? Ayat 1 hingga ada 7 kan? Ayat 1 hingga 11 kan? Solat dengan khusyuk, tinggalkan perkara lara, tunaikan zakat, jaga kehormatan diri. Itu maknanya itu antara perkara yang asal yang perlu kita lakukan dalam setelah mengaku beriman kepada Allah SWT. Jadi menerima dakwah Rasulullah adalah suatu kewajipan untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tadi kisah Nabi apa? Kisah Nabi Saleh. Ada kisah Nabi Saleh yang Nabi Hud
Nabi Saleh, umat Nabi Saleh, kaum Samud. Kaum umat Nabi Hud ialah kaum Ad. Kaum Ad pun Allah SWT turun azab. Azab dia, azab kepada mereka merupakan kemarau. Mereka hidup di tempat yang subur, murah rezeki, tanaman subur semua, maknanya dapat nikmat itulah. Akhirnya bila mereka tidak beriman pada Allah SWT, Allah turunkan satu azab yang berlaku kemarau. Makanan pokok-pokok, tanaman semua kering sehingga mereka kelaparan. Kelaparan. Itu pun tak nak beriman juga. Akhirnya mereka nampak Allah turunkan Allah jadikan langit gelap. Gelap, nampak gelap, hitam. Mereka ingat dah nak hujan. Nabi Hud ajak beriman, masih tidak mahu beriman. Mereka berasa macam masih ada harapan. Langit nampak gelap macam nak hujan. Rupanya langit itu jadi gelap, tak turun hujan. Tak turun hujan sampai 8 hari, 7 malam. Langit gelap, akhirnya berlaku ribut taufan. Ribut taufan, ribut pasir, ribut puting beliung macam tu, akhirnya mereka musnah. Mereka musnah juga. Itu azab Allah pada mereka setelah tidak beriman. Tidak mahu menyahut seruan Nabi. Allah akhirnya turun azab. Jadi itulah, bila kita tengok macam tu semua, kita kena ambil pelajaran. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah tak tunjukkan berlaku sekaligus azab macam tu. Berlaku sikit-sikit. Ini sebab Rasulullah SAW minta supaya tak berlaku azab sekaligus macam tu. Jadi apa-apa tu sebenarnya Allah SWT nak beri kesempatan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah banyak beri kesempatan supaya kita tengok dan fikir. Apa-apa yang berlaku tu Allah masih bagi masa lagi untuk kita berubah. Daripada tidak beriman kepada beriman. Daripada melakukan dosa, akhirnya taubat, istighfar, lakukan amal soleh sebagai tanda kita taubat. Allah bagi kesempatan. Tiap-tiap hari Allah tunjuk bagaimana macam-macam peristiwa. Peristiwa macam-macam perkara kepada kita supaya ambil iktibar, berubah sebelum terlambat. Kan? Banyak perkara. Kadang berlaku kepada kita sendiri macam-macam. Berlaku kepada orang lain, ada pengajaran untuk kita. Jadi itulah. Yang penting kita lakukan adalah kembali kepada Allah SWT, beristighfar, bertaubat, beristighfar, menyesal atas dosa-dosa lalu. Kemudian kita banyak berdoa pada Allah, tambahkan amal soleh, lakukan amal soleh dengan ikhlas. Okay. Ya, ada apa-apa nak tanya? Ustaz tak sambung dengan ayat berikutnya. Kita kat sini lah. Soalan tak? Ambil doa. Sebelum tu, Linda boleh tak pergi search kat gambar Madain Soleh, boleh present tak? Ada tak Linda? Siapa Ustazah? Madain. Cari kat Macam- Google, nak tunjuk gambar, nak tunjuk rumah-rumah mereka tu. Macam mana caranya Madain Soleh. Madain. Oh, ada ni lah. Rumah batu kan, gua tu diukir kan. Kita kalau pergi kat situ, orang pergi melawat kan, Rasulullah tak bagi kita lama-lama. Kalau boleh tak payah pergi. Tapi kalau nak pergi, ada ayat-ayat Quran suruh kita pergi jalan, tengok tentang apa yang berlaku pada umat dahulu kan. Tapi pergi tu tak boleh kita duduk lama-lama. Pernah para sahabat singgah lalu dudukkan ni antara Tabuk dengan Madinah dengan Tabuk di Arab Saudi, dekat dengan Mekah Madinah, satu perkampungan umat Nabi Soleh. Dia dululah ni, 1000 tahun dah usia dia. Dia meninggal dalam tu lah.
Dalam rumah ada yang hantu, ada tak hantu, tapi orang ni hantu. Kemudian Rasulullah ada para sahabat nak singgah, nak minum air, ada pergi kat situ. Rasulullah tak bagi. Dan Rasulullah pesan kalau pada kita kalau lalu tempat-tempat macam ni, kita kena cepat-cepat berlalu. Rasulullah SAW pesan ni, kena beriwayat Abdullah dan riwayat bersabda, Rasulullah SAW bersabda seperti mana riwayatkan Abdullah bin Umar. Rasulullah kata, janganlah kalian masuk ke tempat yang diseksa, ke tempat orang yang diseksa itu kecuali dalam keadaan menangis. Dikhuatiri kalian tertimpa seperti apa yang telah menimpa mereka. Kita pergi ke Laut Mati di Jordan ke, Laut Mati kan tempat itu tempat umat Nabi Lut diazab kan. Umat yang diazab akhirnya jadi Laut Mati tu. Pergi situ pun kita tak boleh lama-lama. Kita lalu minta doa pada Allah, minta kita dijauhi daripada azab ini. Pernah Ustazah dengar ada Ustaz cerita, dia kata ada syekh orang alim datang daripada Arab Saudi lah. Dia pergilah kat tempat kita di sini, tempat cantik lah, tempat peranginan, tempat ya. Kita tahulah tu tempat mana. Dia pergi kat situ, dia pun sukalah tempat cantik, sejuk. Tiba-tiba dia ceritakan orang cerita kat dia, kata sini tempat orang berjudi. Terus syekh tu cepat-cepat nak balik. Turun. Dia kata takut. Begitulah kita kalau pergi tempat-tempat orang dia kena azab ni, kita tak boleh duduk, takut berlaku kat kita. Takut ditimpa azab kalau tak sama macam ni, takut. Seumpamanya lah. Na'udzubillah lah kan. Itu kita kena faham, Rasulullah tak sukalah kita pergi tempat ni. Kalau lalu, tengok sekedar lalu macam tu. Sahabat nak singgah pun Rasulullah tak izinkan. Madain soleh. Ada lagi di Mesir, kisah Qarun. Laut Tasik Qarun. Di Fayyum. Tasik Qarun tu, kisah Qarun macam tu jugalah. Qarun ni dia sombong. Boleh search ke? Boleh nak search ke Tasik Qarun ada ke? Tasik Qarun. Tasik Qarun. Ni. Qarun. Qarun Mesir. Tapi kalau kita pergi nampak macam seronok lah, tempat tu nampak cantik kan. Di mata lah, di mata. Nampak lain-lain. Tasik Qarun tu sangat luas. Sebenarnya Tasik tu tempat Qarun tenggelam lah. Allah tenggelamkan Qarun dengan kawasan dia punya gudang-gudangnya sekali. Qarun ni kan kalau dalam surah Al-Qasas tu, kuncinya tu diusung oleh pegawai-pegawai dia. Kunci gudang dia tu orang usung. Menggambarkan hebat megahnya lah Qarun ni. Sehingga kan diceritakan dalam surah Al-Qasas tu, orang-orang yang manusia ni ada dua golongan. Bila tengok Qarun tu, ada yang satu yang kagum ni, teringin nak macam tu. Ada yang bila tengok macam tu, kalau boleh nak kaya macam tu tapi tak nak jadi macam Qarun kan. Ada dua golongan. Orang beriman lain sikap dia, orang tidak beriman lain sikap dia. Jadi masing-masing terpesona lah. Yang tidak beriman terpesona. Akhirnya Qarun pun macam tu dia. Allah SWT bagi dia telan, bumi telan. Bumi telan jadi tasik. Tasik ni sangat luas. Tak ada ikan dalam tu katanya. Tak ada ikan. Pokok-pokok pun tak ada ikan. Tenggelam segala harta kekayaan dia dalam tu. Maknanya Allah SWT timpakan azab sesuai dengan keadaan pendahakaan mereka. Qarun ni dia dahaka, dia tunjuk sombong, dia tunjuk megah, akhirnya dia kembali kepada tanah. Kembali kepada tanah, tenggelam terus segala harta khazanah dia tu. Kita kata harta Qarun. Bahasa Melayu harta Qarun tu. Daripada perkataan Qarun lah. Harta Qarun dia. Maknanya kalau ikut harta kita dia pun kan. Harta orang lain bukan harta dia dah tak ada dah.
hilang terus. Dia jatuh, dia apa maknanya tengah nak pamerkan kepada orang lain harta dia, apa? Para pegawainya tu membawa kunci tu tengah mengiringi dia, waktu itulah dia jatuh. Tengah orang tengok. Macam tengok satu pesta perarakan, Qarun memamerkan harta kekayaan dia. Dengan pakaiannya, dengan kudanya, dengan hartanya diusung, ditunjuk, perarak tu. Masa itulah berlaku. Allah SWT bagi azab begitu itu pada Qarun. Semuanya tu Allah tinggalkan untuk kita tengok sikit-sikit lah. Ada bangunan itu, tunjuk bangunan itu. Ada satu bangunan, Allah tinggalkan bangunan 4 segi. Itulah tempat dia simpan duit. Siapa nak pergi juga kat tempat tu. Saya tak tahu, kita tak duduk lama-lama. Masuk dalam tu, dia ada lubang tempat isi duit saja. Dengan perudaraan yang canggih dah. Maknanya masa tu dia dah hebat dah lah kan. Mereka ni memanglah sebab tu tak nak beriman, dia rasa dia hebat. Tidak ada siapa pun yang boleh mencabar mereka. Lubang apa? Ada lubang untuk udara masuk supaya duit harta duit dia tu tak jadi berkulat, tak jadi apa, tak rosak. Di bawah tu ada lagi lubang untuk keluar masuk yang orang lain tak tahu laluannya tu. Itu sebelum ditimpa ni lah Ustazah. Itu sebelum ditimpa ni lah kan? Apa azab tu kan? Sebelum ke selepas yang Ustazah sebut ni? Yang cerita sekarang ni lah. Sekarang ni lah? Ada satu bangunan kecil. Oh. Yang tu tak runtuh. Ni kita boleh search kat sini kan? Boleh nampak ke? Ada tu, nampak tu. Yang mana? Yang ni kan? Tu. Ni Istana Qarun ni? Tu tengok. Masuk kat pintu tu di dalam tu. Oh ni ya, sini. Tu satu je lah. Oh, dalam tu memang ada harta karun lagi dia? Tak ada dah. Di situ tempat simpan duit dia. Dia banyak kan, dia punya gudang tu banyak kunci itu saja. Banyak mana dah kan. Ini satu yang Allah tinggal. Kadang mereka dia baki jugalah kat luar tu. Satu petak. Di dalam tu dia punya apa? Dia ada tangga, ada laluan masuk, ada tempat yang memang cukup kebal lah. Kawasan lain tu rumah dia semuanya tak ada lah. Situ kawasan ladang dia berapa ratus kilometer tu. Tasik tu sangat luas. Boleh kita tengok apa ni? Tasik tu tempat macam mana Ustazah? Tempat dia punya harta ke? Yang tenggelam tu, yang air tu. Ladang dia. Semua lah kiranya. Semua. Satu kawasan yang sangat luas. Berapa kilometer. Payung nama dia, tempatnya Payung. Yang ni lah Ustazah ni kan? Tu. Luas sangat. Besar. Tak ada ikan, katanya tak ada ikan, tak ada lah. Selalu Tasik ni tempat orang. Apa? Bila ada laut, ada tasik, ada sungai, adalah sumber untuk kehidupan di situ kan. Tapi di situ katanya tak ada. Tak ada apa? Tak ada ikan, tak ada sumber untuk nelayan, tak ada. Kita kena minta doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT sentiasa beri kita, bila melihat benda-benda macam ni, ada apa maknanya dalam hati kita ada rasa takut. Takut pada azab Allah. Kita tengok yang sikit-sikit pun azab, kemalangan, banjir, hujan tak turun banyak hari, hujan lebat banyak hari tak berhenti, kita dah risau, takut kan. Sepatutnya memang adalah sebab takut nanti. Sebab tu berlaku gerhana ke apa, Allah SWT suruh kita solat sunat. Kan? Solat sunat sebab semuanya boleh berlaku. Kalau itu nikmat, kita bersyukur. Kalau azab, kita takut azab, kita minta pada Allah SWT, kita berdoa minta Allah SWT daripada azab. Ustazah pernah sampai ke tempat yang Ustazah? Ustazah pernah pergi.
Tahu tak perjalanan ni. Tak ada orang, tak ada apa dah kat situ. Nah, sampai tapi masa tu tak tahu bahawa kita pergi tu tak boleh nak duduk lama sangat, usah masuk dalam tu. Kalau kita tak tahu, bolehlah sekarang Kita tak tahu kan. Macam seronok lah tengok macam tu, mesti nak ambil gambar banyak-banyak kan. Gambar banyak-banyak tengok. Kita tak tahu sejarah, sebab tu kita nak pergi tu kena tahu sejarah. Baru kita dapat hayati. Bila tanya orang Arab, kita tanya orang Arab, dia tak tahu. Bila kita cerita kita kata tanya dia, kita kata kisah ni, kisah apa. Ada yang tak tahu. Kita tanya cerita kat dia orang tentang Firaun pun dia tak tahu. Maknanya tak semua ada ilmu. Kalau baca Quran baru tahu. Kisah Qarun, kisah Firaun, kisah nabi-nabi, azab kepada umat-umat mereka yang dahaka. Kalau kita tak baca Quran, kita tak tahu. Kalau tak baca Quran, kita dapat maklumat lain. Macam orang pergi dekat orang barat, Mak Saleh pergi kat Tasir, kat Laut Mati, Laut Mati di Jordan. Itu kisah umat Nabi Lut kan. Mereka bersantai-santai di situ, duduk atas air. Di Laut Mati di Jordan tu benda tak tenggelam. Jadi itulah, dia tak tahu kisah dia, mereka ambil dia punya selut dia tu buat untuk macam-macam lah untuk ni kan, untuk kulit, untuk ni sebagai bahan dalam makeup, cuci muka. Ni siap mandi-mandi. Tak tenggelam. Tengok duduk atas air tu. Tenggelam. Kalau tengok pun rasa nak rasa juga kan, nak rasa terapung kan. Macam syok je. Dia orang tak tahu kisah tu. Dia orang tak tahu kadang kisah liwat tu. Kisah umat Nabi Lut dengan amalan homoseksual. Kadang mereka pergi pun dengan tu sama-sama perempuan, sama-sama lelaki semua tu kan. Kita tak tahu kisah apa yang berlaku tu. Kita yang tahu ni tak perlu lama-lama lah Ustazah. Kita pergi tengok kita dengan ada pengetahuan. Kan kita ambil pengajaran tak sama macam mereka lah. Kita ambil pengajaran, kita takut ini boleh berlaku bila belum masuk. Kat tempat kita kadang-kadang berlaku sekali-sekala tsunami semua tu kan. Ini gambaran Allah nak tunjuk, Allah tinggalkan kepada kita untuk kita tengok supaya jadi pengajaran tiba kepada kita untuk menghadapi kehidupan kehidupan kita sekarang. Dia orang tak tahu itu. Jadi dia tak takut. Orang tak tahu. Orang tak takut ni ada dua sebab. Sama ada dia tak tahu ataupun dia tak percaya. Tak percaya. Tak percaya. Benda tak nampak kan. Benda dah lepas. Dia tak tahu. Betul. Tu kan dia garam dia boleh jadi macam-macam lah konsepnya. Kata. Kira ada sumber lah juga. Tadi yang macam yang Qarun tu langsung tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini kepekatan airnya yang sangat tinggi lah kan. Garamnya tu tinggi. Masinnya. Allah macam mana garam dia tu. Sampai ke selut-selut dia tu jadi ubat untuk sakit kulit. Buat sabun. Buat sabun. Sakit kulit. Tak salah kita nak kaji, tak salah. Tengok tu. Itulah. Kalau Aceh tu Zana, Ya? Kira macam tsunami kat Aceh tu. Itu dikira dia kan macam mana? Ada macam ada tsunami hari tu di Aceh tsunami hari tu kan. Mesti ada sebab. Kalau orang-orang yang tahu, kita orang yang tahu mereka nampaklah kan yang Allah SWT bagi petunjuk, bagi hidayah, mereka boleh nampak apa sebab berlaku. Ceritalah banyak kan, maknanya kalau kita tak tahu, kita datang tak apalah kalau kita ambil gambar. Kalau macam ni kan dah jelas dalam Al-Quran bagi tahu kan. Yang kemudian maknanya itu contoh-contoh yang kemudian lah.
Di Aceh, di apa, di mana hari tu? Di Indonesia juga. Yang dia orang buat pesta-pesta tu kan. Pesta-pesta di pantai tu, puja pantai apa semua, tiba-tiba berlaku juga. Di apa nama? Tsunami. Apa nama tempat dah? Hari tu ada juga. Dan kemudian setelah Aceh tu, berapa tahun yang lalu, mereka buat puja pantai, bawa apa? Bawa sembelihan, nak bagi pada dewa-dewa kan. Akhirnya berlaku jugalah macam ni. Itu pun bukan saja kesalahan manusia ni, dari tangan-tangan yang buat kerosakan. Kerosakan yang nampak, menyebabkan berlakunya hakisan, berlakunya banjir, berlaku tanah runtuh, itu tangan manusia buat kerosakan secara fizikal. Kerosakan dari segi akidah. Kan? Maknanya manusia melakukan kesalahan di sisi Allah, kesalahan dari segi keimanan. Itu yang lebih besar. Kezaliman yang lebih besar. Syirik tu, jadi Allah SWT, yang tu lagi Allah murka. Dosa maksiat, kan? Selain daripada kita nampak kerosakan fizikal menjadi sebab. Yang lebih besar daripada itu adalah kerana kezaliman manusia kepada Allah SWT. Akhirnya kezaliman kepada Allah tu jadi, dia menyebabkan zalim pada diri sendiri. Hatta sampai satu peringkat Allah SWT murka, Allah hapuskan terus orang berkenaan dengan tempat di mana mereka buat maksiat. Para Nabi menyeru bukan sekejap lah. Kita tengok hari itu Nabi Nuh kan, 950 tahun berdakwah, mengajak beriman. Hanya 80 orang je ikut. Jadi tak mustahil Allah SWT murka. Itulah kehidupan kita hari ini. Kita minta supaya Allah SWT selamatkan kita. Sentiasa beri kita petunjuk dan hidayah. Bila kita buat silap, Allah SWT lorongkan kita untuk, Allah bagi kita kesedaran. Allah bagi kita nak betulkan balik keadaan. Kita taubat, kita istighfar, tambah amalan kita. Yang mana yang tak berapa betul tu kita betulkan, kita tambah dengan solat-solat sunat, zikir, solawat, dan istighfar. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Soalan tak? Silakan. Jadi kita akhirilah hari ini dengan tasbih kafarah, doa dan tasbih kafarah surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal 'afw 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wajina wa ijtihadina wa ijtihadina وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semua ingat tak doa istighfar apa? Sayyidul istighfar. Penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. InsyaAllah. Itu kan kita baca malam, kalau siang kita meninggal, Allah SWT bagi jaminan syurga. Kalau kita baca siang, malam kita meninggal, Allah SWT bagi jaminan syurga. Kita fahamlah maksud kan? Sayyidul istighfar tu, itu mengandungi maksud kita beristighfar, taubat kepada Allah. Kalau siapa boleh nanti saya letak dekat. Saya share. Nak faham makna. Satu lagi doa, kita minta takwa. Yang menjadi apa, yang boleh membawa, yang menjamin keselamatan hidup kita dunia di akhirat, takwa. Kita minta kepada Allah jadi orang yang takwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Minta Allah jadikan kita kita mohon pada Allah petunjuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-'afaf, kehormatan diri, dapat jaga kehormatan diri, wal-ghina, ghina ni kaya. Kaya yang kita minta tu maksud yang utamanya ialah kaya jiwa lah. Dalam tu kita nak masukkan kita minta jadi kaya tak apa kan, minta jadi Allah SWT bagi kita jadi kaya supaya kita dapat memberi. Kaya jiwa, kaya harta, kita nak jadi kaya. Tapi kita kena faham lah kan. Kalau orang yang soleh tu dia tak minta sangat harta kekayaan sebab dia takut. Itu cabaran besar di situ kan. Kita boleh minta apa saja yang kita nak. Kita kena faham kenapa kita nak tu. Saya share. Ya, ini yang Jumaat, banyaklah selawat Aku qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama.